Baiklah, sebelum kita masuk dalam topik ini, kita perlu tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tingkah laku buli. Sebenarnya, terdapat banyak tafsiran mengenai tingkah laku buli ini kerana ditafsirkan daripada pelbagai sudut. Semakin banyak pandangan sudut yang digunakan, semakin luaslah dan mendalamlah mengenai tingkah laku buli. Terdapat juga bermacam-macam kajian yang telah dilakukan mengenai tingkah laku buli. Dapatan daripada kajian-kajian ini telah memberi ruang dan yang cukup untuk mendefinisikan istilah buli daripada hasil kajian mereka. Baiklah, apa itu tingkah laku budi? Secara umumnya, tingkah laku budi ditafsirkan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengasari orang lain. Lumrahnya, orang yang dikasari adalah bersifat lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang mengasari. Tujuan tingkah laku buli ini adalah dilakukan untuk menunjukkan bahawa si pembuli adalah lebih kuat berbanding yang dibuli. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga, menyatakan bahawa buli adalah perbuatan menderah ataupun mempermainkan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan suasana baru. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah. Manakala Azizi Yahya pula menyatakan bahawa perlakuan buli adalah penyalahgunaan kuasa dari operasi psikologi dan fizikal dan dilakukan secara berulang-ulang. Merujuk kepada definisi buli sebentar tadi, konsep buli bolehlah difahami dengan mudah hanya melihat kepada elemen-elemen yang terdapat dalam tingkah laku buli seperti pembuli, mangsa buli, tujuan membuli dan kesan tingkah laku buli. Baiklah, yang pertama adalah pembuli. Pembuli ialah mereka yang melakukan tindakan agresif kepada mangsa buli. Lumrahnya, pembuli adalah mereka yang mempunyai sifat sebagai seorang yang lebih kuat dan berkuasa. Kekuatan ini biasanya boleh diperlihatkan sama ada ia adalah secara berseorangan ataupun berkumpulan. Elemen kedua adalah mangsa buli. Ada pembuli, sudah pasti ada mangsa buli. Mangsa buli merujuk kepada mereka yang menjadi mangsa tindakan agresif. Sifat mangsa buli adalah mereka yang lebih lemah dan tidak berkemampuan untuk melawan kekuatan dan kekuasaan si pembuli. Kelemahan ini termasuklah lemah dari segi aspek fizikal dan mental. Sebagai contoh, lemah dari aspek fizikal. Mangsa buli tidak berupaya untuk melawan pembuli. Mangsa buli juga takut dan tidak berupaya untuk mengadu kepada orang lain seperti kawan-kawan, guru, ibu bapa ataupun penjaga mereka. Secara kebiasaannya lah, mangsa buli ini adalah terdiri daripada mereka yang berseorangan. Ketiga adalah tujuan membuli. Dalam tingkah laku buli, mesti ada tujuan melakukan tindakan tersebut. Jadi, ia merujuk kepada si pembuli ini menunjukkan bahawa mereka adalah lebih kuat dan berkuasa dibandingkan dengan mangsa. Pembuli juga merasa puas apabila melakukan buli terhadap orang lain. Semakin mangsa rasa takut, semakin tinggi kepuasan yang didapat oleh pembuli. Selain itu, tujuan tingkah laku buli adalah untuk menjadikan mereka lebih lemah, menjadi akur dan menghormati si pembuli. Untuk menghormati si pembuli, mereka menjadikan situasi berlaku seperti diharapkan oleh pembuli. Pembuli akan mencederakan mangsa sama ada secara fizikal ataupun psikologi. Kesannya, mangsa akan cedera, takut, tidak selesa. Elemen terakhir adalah dalam konsep buli adalah kesan terhadap tingkah laku buli kepada pembuli dan mangsa buli. Dalam setiap tindakan pasti ada kesannya. Oleh itu, kesan bagi pembuli adalah pembuli akan merasa lebih kuat dan berkuasa. Pembuli juga akan merasa mereka puas hati apabila melihat mangsa berada dalam keadaan yang tidak selesa dan tenteram. Dalam sesetengah kes, pembuli akan merasa puas sekiranya mangsa menjadi cedera parah dan berkemungkinan mangsa akan meninggal dunia. Manakala mangsa buli pula akan merasa tertekan, takut, gelisah, cedera dan lagi bahaya menyebabkan kecacatan.
Sebagai kesimpulan, bully bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung menjadikan mereka yang lemah mematuhi ataupun menghormati mereka yang kuat. Ada pula maksud lain menyatakan bahwa bully bermaksud tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal ataupun psikologikal yang dilakukan secara berulang-ulang ke atas mangsa dan ia bertujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, tidak aman, tidak tenteram, dan tidak harmoni. Secara keseluruhannya, perbuatan membuli merupakan perbuatan yang tidak baik, serta boleh membuatkan orang lain menjadi mangsa, serta boleh mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. Sekian, terima kasih.